Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni aku nak kongsi sedikit tentang Muhammad Mirza Al-Fatih. Okey, sebenarnya aku dah buat rekod video ni sepanjang perjalanan tadi, tapi bila aku tengok dia punya rakaman, rupanya tak rekod. Jadi mungkin sekejap je lah kita nampak Fatih kat sini. Fatih bangun pagi tadi agak okey, boleh bangun sendiri. Tapi bila nak mandi, okey, masa bilik air aku bawa pergi bilik air, dia nak mandi. Kemudian bila lepas mandi, mak dia nak pakaikan baju, dia tak nak. Okey, bila aku pakaikan, dia nak lah. Mungkin dia tengok aku dah bersiap. Okey, jadi dia nak pakai. Kemudian berjalan lancar je hari ni. Cuma dia tak ada mood sikit hari ni, mungkin ngantuk. Semalam sebenarnya tidur awal juga, pukul 10 dah tidur. Okey, tapi nampak ngantuk. Jadi aku dah nak sampai ke sekolah Fatih ni. Nanti balik, sebab aku ada outstation hari ni. Balik nanti mak dia ambil. Okay, nanti sebenarnya sekejap lagi aku nak cerita kepada korang tentang selebriti dan public figure di Malaysia ni yang mempunyai anak autism. Jadi kita jumpa lagi sebentar lagi. Okay, Alhamdulillah aku baru je lepas hantar Fatih. Masalah. Okay, dia akur, jenis orang yang akur. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat. Fatih ni adalah, walaupun dia autism, dia hampir mudah dijaga lah. Kadang-kadang bila fikir balik, macam lebih mudah jaga dia daripada jaga kakak dia. Kadang-kadang lah. Okay, cuma kakak dia dah besar, dah pandai bawa diri, tak ada masalah lah. Okay, berbanding masa kakak dia kecil lagi, kadang-kadang lebih paling fikirkan kakaknya punya perangai lah. Okay, tapi masing-masing dah, kakaknya dah besar, dah berakal, jadi dia lebih mudah dijaga. Dan Fatih ni pun tak banyak menyusahkan lah, mudah sebenarnya. Okay, tapi kadang-kadang adalah juga ikut mood dia kan. Okay, jadi kita kembali kepada isu yang aku nak cerita, ataupun topik yang aku nak bincangkan hari ini, iaitu public figure di Malaysia yang mempunyai anak yang mengidap penyakit autism ataupun mengidap masalah autism lah. Okey, baik. Pertama, yang mungkin ramai orang tahu dan maklum, bahawa pelakon Zarina Zainuddin mempunyai dua orang sepasang anak kembar lelaki yang dah 20-an umurnya dan mempunyai masalah autism. Okay, dan ikutkan level kedua-duanya tu berbeza. Walaupun lahir sama, kembar seiras, tapi bila lahir, masalah autismnya tak sama. Okay, yang tak selaku salah seorang tu autismnya lebih sedikit berat, okay, berbanding yang lagi seorang lah. Okay, jadi itu contoh. Kanak-kanak autism bila dia dah start membesar, dia akan jadi macam itulah. Okay, tapi pada aku, anak Zarina Zainuddin mungkin bukan kategori mal kot, mungkin lah pada aku. Okay, mungkin dia plus dengan masalah-masalah lain. Okay, jadi itu contoh. Okay, kanak-kanak autism bila dia dah besar, sebenarnya dia dah boleh jadi macam orang normal, dah boleh bercakap, boleh buat kerja tertentu. Tapi mungkinlah ada masalah-masalah lain yang mungkin mereka belum berjaya atasi dalam cabaran hidup dan proses pembesaran tu. Okay, selain Zarina Zainuddin, okay, yang ini juga expose dia punya anak yang mengidap autism, tapi mungkin korang kurang kenal. Okay, mereka banyak cerita kisah anak autism mereka ni melalui IG, iaitu IG Adam Autism Family. Okay, jadi Adam ni sebenarnya adalah anak salah seorang selebriti, bukan selebriti lah, salah seorang anak seni ni lah di Malaysia ni, iaitu Iman Wan. Okay, siapa Iman Wan ni? Kalau korang pernah ingat, dulu zaman-zaman 90-an, tahun awal 2000 ni, nama ni sangat famous. Okay, kerana dia adalah komposer lagu. Okay, terutamanya lagu-lagu Siti Nurhaliza di era-era itulah. Iman Wan ni adalah antara komposer yang agak terkenal pada masa itu. Dia adalah Chinese Muslim. Okay, dan punya seorang anak autism, juga dah dewasa, tak silap aku dalam mungkin 20 tahun umurnya. Okay, ataupun 19. Okay, jadi namanya Adam. Okay, mempunyai masalah autism juga. Dan kalau kau tengok dalam videonya, agak kadang-kadang rajin tantrum. Okay, kalau bercakap-cakap dengan mak bapak dia tu dah biasa lah tu kalau kena cakap. Okay, sebab bila kanak ni dah besar,
bila dia tantrum ataupun dia mengamuk, okay, tenaganya sangat kuat. Okay, selalunya kalau mak mungkin tak boleh nak handle, bapak lah terpaksa handle. Okay, jadi makin besar dewasa kanak-kanak ni, semakin mencabar sebenarnya nak menguruskan mereka, sebab mereka dah kuat tau. Okay, jadi masa kecil-kecil ni boleh lagi lah korang nak ikat ke, nak grip dia ke kan. Tapi bila dah dewasa ni, mungkin tak terdaya nak lawan. Tu kadang-kadang terpaksa berkuku, dia cengkam kau punya tangan sampai berdarah-darah lah. Okay, jadi itu korang boleh tengok ke IG Adam Autism Family, okay, yang diuruskan oleh komposer Iman Wan. Okay, itu adalah contoh kedua, okay, public figure di Malaysia yang punya anak autism. Yang ketiga adalah Adri Abdul Halim. Yang ini pun dia tahun lepas, kita 2 tahun lepas, dia pernah cerita di media berkaitan dengan dia memilih untuk berpindah ke Eropah, untuk membawa family dia semua pindah ke Eropah untuk mencari sekolah atau tempat rawatan yang paling terbaik untuk anak mereka, yang bernama Emery, tak silap aku. Okay, Emery ni kanak-kanak masih, tak silap aku, masih dalam 9 ke 10 tahun, dan dia, tak silap aku, masalah autism dan non-verbal lah, tak bercakap. Jadi Adri kalau ikutkan dah banyak tempat dia bawa anak dia ni untuk memperbaiki masalah-masalah autism, terutamanya psikomotor lah. Dan last sekali dia terpaksa memilih untuk pergi ke Europe. Okay, jadi yang berduit boleh usaha lebih sedikit. Bagi kita yang biasa-biasa ni mungkin ada banyak kekangan lah, okay, untuk buat macam tu. Jadi Emery ni adalah anak kepada Adri Abdul Halim. Boleh dianggap antara orang berduit lah dekat Malaysia. Jadi mereka memilih untuk menghantar anak dia ke Europe untuk cari sekolah yang terbaik untuk memulihkan ataupun paling kurang catch up balik masa yang tertinggal tu dalam proses pembesaran anak ni. Okey, yang keempat adalah pelakon dan pengarah Ahmad Idham. Okey, juga mempunyai seorang anak autism, tapi bezanya anak beliau ni yang bernama Ahmad Firdaus ini lahir sebagai kanak-kanak normal, tapi semasa umur 2 tahun dia diserang oleh penyakit sawan. Okey, sawan ni mungkin disebabkan oleh demam panas yang berterusan, mungkin menyebabkan dia kena sawan. Jadi daripada masalah sawan ni menyebabkan gangguan kepada saraf otak dan dia mempunyai masalah pembelajaran, okey, ataupun autism lah dideclare kemudiannya. Ahmad Idham ni sebenarnya pernah membuka, sekarang ni membuka sebuah sekolah khas untuk kanak-kanak berkeperluan khas ni. Tak silap aku nama dia, ambil nama anak dia, ambil nama anak dia, School Ahmad Firdaus ke gitulah lebih kurang. Jadi sebenarnya sebab dia pun ada pengalaman, isterinya juga ada kelulusan dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak. Jadi Ahmad Idham juga ada masalah ni. Okey, selain masalah sawan ni, okey, ada juga kes di mana autism ni mungkin boleh terjadi semasa kanak-kanak ni menerima suntikan untuk dikomakan, terutamanya bila menghadapi masalah bakteria dalam paru-paru ke ataupun kencing tikus ke, mungkin dia perlu ditidurkan. Kadang dos berlebihan tu juga boleh menyebabkan gangguan kepada saraf otak, dan bila mereka sedar kemudiannya mereka akan mengalami kehilangan kemampuan psikomotor, okey, yang tertentu. Okey, ini juga ada risiko lah, okey, selain masalah sawan. Okey, seterusnya yang ke berapa ya? Tadi Zarina, kemudiannya Iman Wan, kemudiannya Adri, kemudiannya Ahmad Idham. Okey, yang kelima Katerina Ross. Okey, seorang pelakon wanita. Ini seorang anak yang berumur 6 tahun, aku tak salah aku macam itu umurnya sekarang ni. Dia pernah dedahkan, okey, setahun atau 2 tahun lepas, anak dia ni mengidap autism. Okey, dan ada kes di mana aku tak pasti nama anak dia siapa. Okey, jadi ada kes di mana anak dia ni dilaporkanlah mengalami pendarahan yang teruk kerana luka di kening, jatuh di toilet. Okey, jadi mungkin daripada peristiwa itu dia kemudian mendedahkan tentang masalah anak dia mengalami autism. Okey, sebab anak autism ni kadang-kadang susah nak jaga.
level ataupun tahap lah masalahnya. Okey, kalau macam Fatih tak ada masalah hyper, jadi mungkin mudah sikit nak jaga. Tapi kalau ada masalah hyper ni, bayangkan nak mandikan dia awal-awal pagi, kau nak pergi kerja tu, kau bayangkan kau apa nak kena bangun, nak mandi, nak keluar dari kereta pula. Dalam kereta boleh tak duduk diam, nak pakai seat belt boleh ke tak. Sebenarnya budak-budak autism yang ada hyper ni, sebenarnya banyak benda yang perlu dipikirkan sebenarnya. Okay, manpower seorang mungkin susah nak kontrol kanak-kanak autism ni, jadi mungkin perlu orang dalam setiap masa kan. Okay, itu yang kelima. Yang terakhir, okay, yang terakhir ni mungkin korang tahu dan mungkin korang tak tahu, iaitu anak kepada Menteri Sains dan Inovasi, iaitu Khairy Jamaluddin, yang bernama Timur Abdullah. Okay, dia adalah cucu kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima kan. Okay, baik. Okay, Timur Abdullah ni, okay, seorang kanak-kanak yang masih baru berumur 6 tahun, tak silap aku. Okay, masih kanak-kanak lah. Okay, merupakan anak kepada Menteri Inovasi. Jadi dia mempunyai masalah autism. Aku tak tahu setakat mana tahapnya sebab tak didedahkan secara meluas. Tapi Khairy ni sebenarnya ada membina, menubuhkan macam sebuah pusat lah untuk kanak-kanak autism ni. Okay, mungkin sambil mengatasi atau memperbaiki perkembangan anak dia, dia juga gunakannya untuk bantu orang ramai lah, untuk mereka yang mengalami masalah autism kepada anak-anak mereka ini. Jadi itu dia 6 orang public figure atau selebriti yang di Malaysia yang mempunyai anak autism. Okay, yang didedahkan lah, yang tak didedahkan tak pasti. Okay, jadi itu je aku nak cerita. Tapi kalau korang tengok sebenarnya, kesemua anak-anak selebriti ni ataupun public figure ni adalah lelaki. Okay, sebab video sebelum ni aku pernah cakap kat korang bahawa 4 kali ganda lebih ramai kanak-kanak yang mengada autism ni adalah kanak-kanak lelaki berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Okay, jadi satu lagi korang nampak bahawa autism ni kadang-kadang, kalau korang dapat analisis lah daripada mereka-mereka yang aku sebutkan tadi tu, daripada golongan yang mungkin berduit pun masih bertarung ataupun berjuang dalam mengubati anak mereka ni. Okay, jadi mereka yang berduit pun struggle untuk meneruskan, okay, proses pemulihan. Bayangkan kita yang biasa-biasa ni, okay, dan sebenarnya lebih mencabar. Jadi korang kena ingat bahawa autism ni benda yang berat untuk sesebuah keluarga, dan ia boleh menggoncang keluarga sebenarnya kalau salah satu pihak tak menerima kenyataan ini, dan kemudiannya hanya satu pihak saja yang berusaha untuk menguruskan anak-anak autism ni. Okay, jadi aku harap kalau korang ada anak-anak autism, terima keadaan itu dan sama-sama membantu dan sama-sama untuk memperbaiki ataupun menguruskan anak-anak ini. Okay, jadi itu je yang aku nak kongsi hari ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, Mawi TV.